Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat kembali ke Montani Adventure Channel. Okey, untuk video kali ini aku akan berkongsi apakah alatan asas yang kita perlukan untuk memulakan aktiviti camping. Yes, we back to basic. Semua itu selepas intro ini. Apabila kita berkemping, kita berada di hutan mungkin 1 atau 2 malam, apa yang kita mahukan adalah perlindungan dan sedikit keselesaan untuk melindungi kita daripada unsur-unsur alam sekeliling, makanan dan minuman yang mencukupi sepanjang tempoh aktiviti kita, dan alatan untuk membantu kita melaksanakan tugas serta melakukan kerja sewaktu kita berkemping. Dan tentu saja peralatan yang kita perlukan akan bergantung kepada jenis camping yang kita nak buat. Adakah camping tu akan melibatkan aktiviti trekking terlebih dahulu, ataupun kita hanya akan camping berdekatan dengan tempat letak kereta kita. Camping juga dia ada banyak subkategori dia, daripada glamping, family camping sampailah ke bushcraft ataupun survival camping. Jadi pada hari ini aku cuma akan berkongsikan apakah peralatan asas yang kita perlukan untuk memulakan aktiviti camping secara umum. Dari perkongsian ni aku harap korang akan dapat idea umum apa peralatan asas yang korang perlukan. Kemudian korang akan sesuaikan mengikut jenis camping yang korang nak buat. Sekadar informasi, dekat kolom deskripsi dekat bawah aku ada sertakan link untuk produk-produk yang aku akan paparkan dalam perkongsian video kali ini. Peralatan asas pertama yang kita perlukan untuk memulakan aktiviti camping adalah shelter ataupun tempat tidur. Okey, jadi ianya boleh jadi kemah, mungkin hammock dan fly sheet, ataupun mungkin shelter ringkas daripada fly sheet, atau mungkin hanya kereta kalau korang buat car camping. Daripada pilihan-pilihan shelter tadi, kemah adalah shelter yang paling berat lah kalau korang nak bawa dalam korang punya backpack. Rata-rata kemah dalam 2 kilo lebih macam tu. Berbanding dengan hammock dan fly sheet, setup ni lebih ringan. Mungkin kalau nak combinekan dua ni mungkin dalam 1 kilo macam tu. Selain daripada itu, korang juga boleh gunakan fly sheet ni korang jadikan sebagai shelter. Untuk pilihan shelter ni biasanya digunakan oleh para pendaki gunung, sebab shelter ni lebih ringkas. Diorang gunakan untuk diorang bermalam di camp sebelum diorang ataupun dalam perjalanan diorang mendaki tu, diorang akan buat shelter yang ringkas daripada fly sheet. Selain daripada itu, korang juga boleh guna kereta lah kalau korang nak buat car camping macam aku cakap tadi. Yang ni paling mudah dan paling senang. Okay, dari segi keselesaan dan juga perlindungan daripada unsur alam, contoh macam angin, hujan, sejuk, kemah dengan kereta paling selesa lah, paling tertutup. Kalau korang pilih untuk guna hammock, dia separuh terbuka lah, jadi perlindungan dia kurang daripada kemah, dan juga privacy dia agak kurang. Okay, yang paling minimalis tadi shelter daripada fly sheet, yang ni paling terbuka lah, paling terbuka dan paling terdedah kepada unsur alam, sebab korang sebenarnya tidur atas tanah. So kena prepare lah kalau korang pilih shelter, nak guna shelter jenis macam ni. Okey, seterusnya adalah makanan dan juga air. Seperti mana kita tahu, makanan adalah keperluan asas bagi manusia. Okey, tetapi beza dia kalau kita bercamping, makanan yang kita bawa sewaktu kita masuk ataupun sewaktu kita nak pergi camping, itulah saja makanan yang kita boleh makan sewaktu aktiviti camping. Sebab tak semua campsite ataupun tak semua lokasi camping tu ada mungkin kedai, ada restoran. Jadi pastikan korang bawa makanan yang mencukupi di sepanjang tempoh aktiviti korang. Korang kena kira lah ada berapa kali lunch, berapa kali dinner, and then korang kena bajet berapa orang. Pastikan korang bawa makanan yang mencukupi. Lebih tak apa, jangan kurang. Selain daripada makanan, kita juga perlukan air yang mencukupi, at least 2 ataupun 3 liter per orang untuk setiap trip. Bergantung kepada tempoh trip lah. Lagi satu, bila kita camping ni, kita berada di hutan, kita akan melakukan aktiviti sampingan dekat campsite. Jadi kita akan berpeluh dan kita perlukan air untuk hydrate balik badan kita. Jadi pastikan korang bawa air yang mencukupi. Dekat certain campsite kan ada mungkin sungai macam ni, korang boleh gunakan air sungai, tapi pastikan korang ambil langkah-langkah keselamatan sebelum menggunakan air tersebut. Contoh macam korang tapis dulu and then korang boil, barulah korang guna untuk memasak ataupun untuk minum. Okey, seterusnya adalah peralatan dapur dan memasak. Okey, api korang perlukan untuk memasak ataupun memanaskan makanan yang korang bawa. Jadi korang boleh dapatkan api daripada gas stove, dan juga korang kena bawa gas kanister. Okey, stove ni dia ada macam-macam jenis, ada yang kecil sampailah yang besar-besar meja kan. Jadi korang boleh pilih mengikut kesesuaian aktiviti korang. And then kelengkapan untuk memasak, contoh macam garpu, sudu, pinggan, periuk.
Yang ni korang boleh pilih sama ada korang nak bawa benda-benda ni daripada rumah, yang rumah punya, ataupun korang juga boleh beli set memasak camping yang spesifik untuk camping, yang biasanya lebih ringan dan lebih compact. Seterusnya adalah alatan untuk memotong, pisau, parang, gergaji, multi-tools. Okey, ini adalah contoh-contoh alat memotong yang korang perlukan, korang kena bawa atau camping untuk membantu korang melakukan tugasan-tugasan ataupun kerja-kerja dekat campsite. Contoh macam nak potong tali, nak ambil kayu api, nak proses kayu api, nak masak. Jadi dengan adanya alatan-alatan ni, korang akan dapat melakukan kerja tu dengan mudah, cepat dan selamat. Selain daripada itu juga, alatan memotong ni juga boleh digunakan sebagai alatan untuk mempertahankan diri daripada ancaman mungkin binatang, ataupun korang boleh gunakan ataupun standby untuk situasi-situasi darurat yang kita tak jangka mungkin boleh berlaku sewaktu kita bercamping. Keperluan asas yang seterusnya adalah pakaian. Selain daripada pakaian yang kita pakai sewaktu kita datang ke campsite, kita perlu bawa pakaian yang lebih. Sebab biasanya bila kita bercamping, kita melakukan aktiviti, mungkin baju kita akan kotor ataupun basah. Jadi kita perlukan ekstra pakaian untuk kita ganti mungkin sebelum kita masuk tidur supaya kita lebih selesa. Jadi korang perlu sediakan t-shirt, stokin, jaket, tuala. Okey, ini antara benda-benda yang paling basic lah yang korang kena prepare untuk korang pergi camping. Selain daripada baju-baju ekstra tadi, korang juga kena bawa baju hujan sewaktu korang bercamping, sebab cuaca dekat negara kita ni dia boleh berubah dalam masa yang singkat. Daripada panas boleh jadi tiba-tiba hujan. Jadi better be prepared. Keperluan asas yang seterusnya adalah lampu dan pencahayaan. Dekat hutan, kawasan sekeliling ni akan cepat gelap. Sebabnya dia ada kanopi hutan yang akan melindungi cahaya matahari pada waktu lewat petang. Jadi bila dah gelap, dah malam, apa yang korang perlukan adalah sumber cahaya untuk menerangi kawasan campsite dan juga membantu korang untuk melihat dengan lebih baik untuk melakukan kerja-kerja yang korang perlu lakukan pada waktu malam. Contoh macam korang perlu memasak, perlu nak buat air, ataupun korang nak bergerak daripada satu lokasi ke satu lokasi yang lain pada waktu malam. Lantern ataupun lampu camping biasanya kita akan gunakan untuk menerangi kawasan umum campsite kita. Kita akan letak di luar kemah. Selain daripada lantern, headlamp, satu lagi lampu yang kita perlu bawa adalah headlamp. Headlamp ni dia sangat berguna sebab kita akan pakai dekat kepala kita. Jadi kita bebas untuk melakukan apa-apa kerja dengan kedua-dua tangan kita, tak pegang apa-apa. Satu tips untuk lampu ni, pastikan korang bawa bateri yang mencukupi kalau korang punya lampu tu menggunakan bateri. Dan kalau korang punya lampu tu jenis rechargeable, pastikan korang cas secukupnya sebelum korang bawa untuk sesuatu trip camping. Keperluan asas yang seterusnya adalah kit nyalakan api. Okey, untuk kita menyalakan api di hutan ataupun di mana-mana, sebenarnya ianya bukanlah perkara yang mudah tanpa ilmu dan latihan yang mencukupi. Oleh itu, kita kena bawa alatan-alatan untuk membantu kita untuk memulakan api, yang kita panggil fire starter. Antara alatan-alatan yang kita perlukan untuk membantu kita membuat api, of course, satu adalah lighter. Lighter sangat penting. Kedua, option seterusnya adalah mungkin ferrocium rod. Selain daripada lighter dengan ferrocium rod, kita juga boleh bawa alatan-alatan untuk membantu kita membuat api. Contoh dia macam solid fuel, fat wood, kapas, petroleum jelly. Susahnya. Petroleum jelly, ataupun kita juga boleh bawa fire starter yang lain lah. Contoh macam daripada kotak ataupun daripada gabus tu. Alatan-alatan yang aku sebutkan tadi tu memang akan sangat-sangat membantu korang dalam proses untuk memulakan api di campsite. Okey, keperluan asas yang seterusnya, yang ke-8 adalah first aid kit ataupun alat pertolongan cemas. Yang ni mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang ataupun terlupa. Sebab sewaktu kita camping, kita berada dekat luar, kita terdedah kepada pelbagai risiko kecederaan. Contoh mungkin kita terluka, kita potong kayu, kita terluka, ataupun kaki kita terpijak duri ataupun kaca ke. Dengan adanya first aid kit ni, dia akan membolehkan kita untuk membuat rawatan dengan pantas lah dekat lokasi kemalangan ataupun lokasi kejadian, selagi kecederaan tu tidak begitu serius lah. Contoh macam luka, contohlah lebih kurang. Biasanya dalam first aid kit ni, apa yang ada, kita akan bawa plaster, mungkin kita akan bawa iodine, ubat-ubat asal lah macam Panadol, macam tu, ubat sakit perut. Okey, jadi untuk setiap aktiviti outdoor korang, pastikan korang bawa first aid kit
bersama korang. Right? Keperluan asas yang terakhir yang korang perlukan untuk memulakan aktiviti camping adalah backpack ataupun apa-apa jenis bag. Sebabnya semua alatan yang aku sebutkan tadi tu, dia perlukan sesuatu medium untuk kita bawa dia daripada tempat parking ke tempat lokasi camping. Jadi korang perlukan backpack lah. Biasanya orang akan pakai backpack kan. Okey, backpack ni dia ada macam-macam jenis, macam-macam saiz. Untuk aktiviti outdoor ni macam hiking, camping memang dah ada lah spesifik backpack yang digunakan untuk aktiviti outdoor ni. Untuk pemilihan jenis bag, saiz, jenis, okey, benda ni dia akan bergantung kepada jenis camping yang korang nak buat, jarak lokasi yang korang nak pergi daripada parking dan berapa lama korang nak pergi. So yang tu dia akan menentukan saiz apa korang nak pilih, jenis bag apa yang paling sesuai. Okey. Itu tadi 9 peralatan yang paling asas yang korang perlukan untuk memulakan aktiviti camping. Perkongsian tadi adalah berdasarkan pengalaman dan sudut pandangan peribadi aku sahaja. Mungkin ada benda-benda lain yang penting yang mungkin aku terlupa nak sebut. Jadi korang boleh komen dekat bawah supaya kita boleh berkongsi, dan mungkin ada kawan-kawan kita yang baru nak berjinak, baru nak memulakan aktiviti camping ni, diorang boleh refer kepada perkongsian kali ini. Akhir sekali, marilah kita jadi campers yang bertanggungjawab dengan tidak meninggalkan sampah di lokasi camping. Tak kisahlah dekat sungai ke, dekat laut ke, dekat gunung ke, dan tidak merosakkan alam sekeliling, dan cuba untuk mengurangkan kesan aktiviti kita kepada alam sekitar. Itu saja untuk video kali ini. Jumpa korang lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.